Dengar. Okey, kalau dengar cikgu akan sambung kelas kita. Cikgu share skrin sekejap Okey, semua dah nampak tak? Cikgu share skrin ni. Dah. Dah. Okey, hari ni cikgu mulakan kelas kita. Cikgu start cikgu akan cikgu lah yang start mengajar kamu matematik tingkatan 3. Betul tak? Sekarang ni cikgu masuk kelas matematik tingkatan 3. So, cikgu akan ajar kamu tentang persamaan linear. Kita akan belajar tentang persamaan linear. Di mana semua nampak kan? So, ni kalau awak semua tengok, cikgu memang akan terus kepada soalan-soalan lah. Terlebih dahulu kita tengok dahulu apa maksud persamaan linear ni. Persamaan linear awak semua kena tahulah. Sebab apa cikgu bagi tajuk persamaan linear? Sebab persamaan linear ni sangat penting. Sebab apa? Awak akan gunakan lagi dalam form 4, form 5. Kalau awak kiranya ni adalah basis. Awak kena tahu apa tu persamaan linear. Persamaan linear kita ada 2, iaitu persamaan linear untuk dalam satu pemboleh. Kenapa pen cikgu sekejap dalam satu pemboleh ubah. Tengok. Ni, kalau awak tengok nota ni, bab 6 ni adalah tingkatan 1. Tapi cikgu ajar awak sebab apa? Ni adalah penting. So, persamaan kita ada ni. Satu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Yang kedua, kita ada persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Maksudnya macam mana? Ni adalah contohnya. Kalau satu pemboleh ubah, kita ada satu sahaja pemboleh ubah dia. Kalau awak nak cam persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ni, kita ada pemboleh ubah bilangan. Pemboleh ubahnya adalah 1. Contohnya adalah X. Ni, bilangannya adalah 1. Dan kuasa pemboleh ubahnya mestilah 1 juga. Apa? Inilah X. Kuasa 1. Cumanya 1 kita tak tunjuk. Ataupun contoh lain cikgu buat. Y tolak 3 sama dengan 5. Apa kita tengok? Pemboleh ubah tu sahaja. Boleh? Ni adalah untuk persamaan linear dalam pemboleh ubah. Dalam satu pemboleh ubah. Macam mana nak selesaikan persamaan linear dalam pemboleh ubah? Yang ni awak kita ada banyak lah kalau awak tahu masih ingat lagi
kita ada banyak cara dia. Cara-cara nak selesai. Kita ada kaedah cuba jaya. Kita ada kaedah apa lagi? Persamaan. Cumanya yang tu terlalu kita boleh cakap tu kita tak perlulah ingat kita banyak cara. Just kan nilai X. Betul. So X, kita nak apa? Alihkan yang mana? Kita perlu alihkan positif 5 ke sebelah. Sebelah mana? Ke sebelah kanan. So jadilah 8 tolak dengan 5. Kenapa tolak? Awak kena ingat bila positif kita melepasi persamaan, dia akan jadi berubah tanda ni. Dia berubah. So dia akan jadi negatif. So kita dapatlah X sama dengan 8 tolak 5 akan dapat berapa? So dapatlah 3. Yang ni kalau untuk kita nak selesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Boleh? So, yang kedua, sebelum cikgu pergi kepada soalan, yang kedua kita ada persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Yang ni cikgu nak sangat tekankan. Sebab apa? Yang ni awak akan gunakan lagi dalam Form 4, kalau awak naik tingkatan 4, awak akan guna lagi, awak akan belajar macam mana nak selesaikan persamaan tu. Form 5 sampailah SPM. Yang ni sangatlah penting. Kalau dua pemboleh ubah ni macam mana? Kita ada bilangan pemboleh ubah adalah 2. Contohnya adalah 6P tambah 4Q sama dengan 9. So, bilangan pemboleh ubah kita ada apa? 2, iaitu P dengan Q. Dan kuasa pemboleh ubah kenalah sama dengan 1. Kalau lebih daripada 1, contohnya X kuasa 2 tambah 4. Allah, kenapa pen cikgu? Sorry ya kalau awak 4X sama dengan 3. Yang ni dikatakan persamaan linear ke tak, cikgu nak tanya? Yang ni, siapa boleh jawab? X kuasa 2 tambah 4. X sama dengan 5. Persamaan linear ke tak? Siapa boleh jawab yang ni? Yes or no? Jawapannya adalah bukan. Sebab apa? Kuasa dia dah melebihi 2. Boleh? Oh, sorry. Boleh? So, sekarang next cikgu nak pergi kepada kita jawab soalan tanpa melengahkan masa. So,
Okey, kalaulah persamaan linear serentak, yang ni adalah melibatkan dua pemboleh ubah. Cikgu nak tanya suara cikgu ada lag tak? Siapa-siapa boleh tak bagi tahu? Lag ke ataupun tak dengar ke? Jelas tak sekarang suara cikgu? Okey, dengar. Jelas. Okey. So, cikgu sambung sikit lagi berkenaan dengan persamaan linear melibatkan dua pemboleh ubah, iaitu kita ada banyak penyelesaian. Contohnya apa? Yang pertama, bila awak jumpa kan kita ada persamaan dalam dua pemboleh ubah. So, kita menggunakan kaedah penggantian. Siapa masih ingat? Penggantian, penghapusan ataupun yang ketiga melalui graf. Kalau yang ni kita panggil apa? Persamaan linear serentak. Bila mana awak jumpa, contohlah cikgu bagi X tambah 2Y equal to 4 dan 2X tambah Y sama dengan 3. Okey, macam mana nak selesaikan persamaan melibatkan dua pemboleh ubah ni? Maksud cikgu, dua pemboleh ubah tu bukan yang ni satu dua. Yang ni dua persamaan. Dua pemboleh ubah tu kita ada dua pemboleh ubah, iaitu apa pemboleh ubah kita? X dengan Y. Tapi bila mana awak jumpa soalan macam ni, kita boleh disuruh kita selesaikan. Macam mana kita nak selesaikan, iaitu kita menggunakan kaedah penghapusan. Yang kedua, penggantian. Dan yang ketiga, kita akan guna kaedah graf. Kalau graf ni, kita akan buat table lah. Kalau graf. Tapi, yang graf cikgu tak nak tekankan. Cikgu nak tekankan yang mana? Iaitu kaedah penghapusan dengan kaedah penggantian. So, awak semua boleh tengoklah nota-nota cikgu ni. So, mari kita tengok soalan, iaitu masing-masing boleh buka pada muka surat 68, iaitu bahagian A. So, soalan pertama. Hitung nilai X dan nilai Y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Diberi adalah 2X tambah Y sama dengan 8, negatif X tambah 4 sama dengan 5. So, first kali awak kena ingatlah, nak selesaikan persamaan linear serentak, kita ada berapa kaedah cikgu bagi tahu tadi? Satu kaedah. Kalau siapa malu nak bercakap suara, boleh tarik. Cikgu akan baca mesej awak semua. So, kaedah apa kalau persamaan linear serentak? Baru je tadi cikgu bagi tahu. Kaedah apa? Kaedah? Siapa boleh bagi tahu? Yang pertama, kaedah penggantian. Yang kedua, kaedah penghapusan. Macam mana nanti cikgu akan tunjuk. So, penghapusan. Okey, kita tengok balik soalan. Dia bagi 2X tambah Y sama dengan 8. Ni satu persamaan. Satu lagi, negatif
X tambah 4Y sama dengan 5. Yang ni persamaan yang kedua. So, macam mana kita nak selesai? Okey, kita tengok. Macam cikgu bagi tahu, kita ada dua kaedah kalau awak jumpa persamaan linear serentak. Yang ni lah persamaan linear serentak. So, kita ada dua kaedah ni yang cikgu nak tekankan, iaitu penggantian dengan penghapusan. So, kalau macam ni, bila awak nampak 2X tambah Y equal to 8, negatif X tambah 4Y sama dengan 5, yang pertama cikgu nak tunjuk dulu macam mana menggunakan kaedah penghapusan. Kalau penghapusan, kita akan tengok nilai perkali di hadapan pemboleh ubah. Contohnya, perkali bagi X ni kita ada 2. Yang ni kita ada berapa perkali bagi X yang ni? Kita ada 1. Semua ada tak ni? Senyap je ni. Cuba siapa-siapa kok cikgu bercakap seorang ke? So, kalau X, kita tengok pemboleh ubah X. Di hadapan ni, perkali bagi X, kita mestilah sama. Contohnya, perkali dia sama 2. So, kita bolehlah menggunakan kaedah penghapusan. Contohnya macam mana? 2, kita nak hapuskan. So, kita boleh hapuskan tak? Cikgu nak tanya. Kita boleh hapuskan tak? Macam mana kita nak hapuskan 2X ni? Dengan melalui operasi tolak. So, 2X tolak 2, maka terhapuslah kosong dekat sini. Boleh. So, 2Y tolak Y akan dapat 2 tolak 1 akan dapat 1Y. So, 8 tolak 4 akan dapat 4. Maka dah terhapus pemboleh ubah X. Yang ni adalah contoh bagi kaedah penghapusan. Okey, cuba tengok balik yang ni. So, yang ni ada perkali yang sama tak? Tak. Ada tak perkali sama? Tak ada kan? Tapi, kita boleh adakan. Kita boleh samakan. Contohnya, tengok pada persamaan yang kedua. Tengok pada persamaan yang kedua. Yang ni 2X. So macam mana nak jadikan sama juga 2X? Ataupun yang ni kita nak jadikan 4Y. Awak boleh buatlah mana-mana. Sama ada persamaan yang kedua kita cikgu terlupa. Yang ni tak boleh. Kalau boleh, awak kena darab dengan negatif 2. Sebab kenapa? Bila negatif darab negatif, dia akan dapat positif. Baru dapat positif 2X. Sama dengan negatif 8Y. Sama dengan negatif 10. Boleh? Yang ni. Yang nak lebih mudah, tak naklah cikgu merumitkan, kena darab negatif 2. Apa kata kita buat, yang ni kan perkali bagi Y adalah 4. So nak samakan, kita darab je lah dengan persamaan 1 dengan 4. So, persamaan 1 cikgu bulatkan kan? Awak darab 4. So, akan jadi 2X darab 4 akan dapat berapa?
Siapa boleh bagi tahu cikgu 2x darab 4 akan dapat? Berapa? Dua x darab 4. 8x. Very good. Akan dapat 8x. So, siap. Satu lagi. Bila darab, awak kena darabkan ke semua persamaan. Faham tak? Ni, cikgu buat kurungan ni. Awak nampak? Ni kurungan. Yang ni kena darabkan semua. Maknanya 2x darab 4, y darab 4, 8 darab 4. So, kita dah siap. Kita darab 2x. Apa lagi yang tinggal? Y. So, y darab 4 akan jadi berapa? Y darab 4 akan jadi... siapa boleh bagi tahu? Y darab 4 akan jadi 4y. Okeylah, cikgu faham. Mungkin awak semua malu nak buka mat. So, jadilah tambah 4y. So, sama dengan kena tulis. So, 8 darab 4, tekan kalkulator. 8 darab 4 sama dengan 32. So, maka kita ada persamaan baru, iaitu persamaan yang ketiga. Kita dapat dah. Tengok, perkali sama dah. 2 dengan 3. So, kita tulislah dulu. Awak tulis balik, cikgu tulis dekat tepi. Negatif x tambah 4y sama dengan 5. 8x tambah 4y sama dengan 32. So, sekarang kita boleh hapuskan tak? Kita boleh tak hapuskan? Kita nak hapuskan pembalik ubah yang mana awak semua rasa? Yang ni lah. Hapus-hapus maksud kaedah penghapusan. So, kita boleh hapuskan pembalik ubah y. Sebab apa? Perkalinya adalah sama, iaitu 4. Kalau awak semua tengok yang cikgu highlightkan tu. So, yang inilah maksud penghapusan. Awak kena cari kedua-dua pembalik ubah. Satu pembalik ubah bila perkalinya kedua-duanya adalah sama. Maka kita boleh hapuskan. So, nak hapuskan macam mana? Kita nak guna operasi tambah atau tolak. Kalau nak tengok tambah atau tolak, awak semua tengok positif 4. Yang ni pun positif 4. Yang cikgu bulatkan ni awak tengok. Yang ni positif 4. Yang ni pun adalah positif 4. So, dekat tengah-tengah ni, kita nak guna operasi apa? Tambah ke tolak? Siapa boleh jawab? Yang ni cikgu nak dengar. Vimal, ada tak Vimal? Vimal, kita nak guna operasi tolak ke operasi tambah dekat tengah-tengah ni? Kita nak hapuskan. Kita boleh hapuskan 4y. Siapa boleh tolong kawan awak? Ikhwan? Ikhwan ada? Tolak. Tengok kawan awak Nur Sofia cakap kita kena guna operasi tolak. Very good. Kita kena guna operasi tolak. Tengok contoh. Negatif 1x tolak negatif 8. Macam mana ni? 8 ni di depannya adalah positif. Okey, cikgu alihkan yang ni. Kalau awak semua tak nampak, cikgu cuba keluarkan.
Yang ni. Negatif X. Awak dapat tulisan biru tu. Negatif X tolak tambah 8X. So, akan jadi. So, negatif X. Awak salin dahulu. Negatif dengan tambah akan dapat apa? Negatif. Negatif. So, akan dapat negatif 8X. So, negatif X, negatif 8 akan jadi. Cepat-cepat. Negatif 1, satulah. Cikgu buat satulah. Negatif 1X. Dengan negatif 8. Akan dapat sama dengan contoh awak hutang RM1. Awak nak pergi kedai lah. Awak ambil barang. Lepas tu tak cukup RM1. Maknanya awak berhutang dengan kedai tu RM1. Lepas tu awak beli lagi barang. Tak cukup lagi RM8. Hutang lagi RM8. So hutang awak semua jadi berapa? Hutang awak jadi berapa? Jadi 9. Hutang awak tu bertambah lah. Awak mula-mula awak hutang RM1. Lepas tu awak hutang RM8. So jadi RM9. Oleh kerana hutang tu benda negatif. Kita tak suka hutang tu. So dia akan jadi negatif. Bukan positif. Awak kena ingatlah. Negatif bertemu negatif akan jadi negatif. Yang ni bukan darab tau. Lain lah kalau negatif X. Darab negatif 8. Yang ni barulah akan jadi positif. Bila negatif, darab negatif akan jadi positif. Tapi yang ni operasi tolak. Negatif bertemu negatif akan jadi positif. Boleh? So, dapatlah negatif 9. Negatif 9X. So, yang ni positif 4Y tolak tambah 4Y. Sama dengan, tengok. Positif 4Y. Tolak tambah akan jadi buka kurungan akan menang tolak. So, positif, negatif, maka terhapus. Boleh? So, kosonglah dekat sini. Tengok. So, 5 tolak negatif 32 akan jadi akan jadi berapa? 5 tolak negatif 32. Siapa boleh bagi tahu? Sama dengan negatif 27. Boleh? Faham tak? Sekarang cikgu nak tanya, faham tak? Kaedah penghapusan ni. Faham. Okey, Sofia je. Yang lain faham tak? Yang lain faham? So, susun balik. Negatif 9X sama dengan negatif 27. So, nak dapatkan nilai X, alihkanlah. Tengok, 9 dengan X ni adalah darab. So, bila darab, kita nak alihkan ke kanan, dia akan jadi, bila operasi darab, alihkan ke kanan, dia akan jadi operasi apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Sekarang negatif 9 ni darab dengan X. Sebab itulah dia jadi negatif 9X. So, yang ni darab. So, bila kita darab, nak alihkan melepasi persamaan, dia akan jadi, darab akan jadi
Siapa boleh bagi tahu? Akan jadi bahagi. So, dapatlah X sama dengan negatif 27 bahagi 9. So, negatif. Jangan lupa bawa juga negatif. So, negatif potong. X sama dengan 27 bahagi 9 akan dapat 3. Boleh? Kan dapat nilainya adalah 3. Tu baru kita dapat 3. Baru dapat nilai 3x. Kita perlu cari nilai apa lagi satu? Nilai y. Kita ada apa? Kita ada 2 pemboleh ubah ni, iaitu x dengan y. 2 ni pemboleh ubah kita. X dengan y. Kita baru dapat nilai. So, apa kita perlu buat? Kita perlu ganti. Ganti X sama dengan 3 ke dalam. Nak ke dalam apa? Persamaan 1. Ataupun ikut awak lah. Ikut awak semua. Nak ganti ke dalam persamaan kedua pun boleh. Nak ganti ke dalam persamaan ketiga pun boleh. Tengok mana yang senang. Cikgu ganti ke dalam persamaan 1. Sebab apa? Kita boleh dapatkan terus. So, ganti X sama dengan 3 ke dalam persamaan 1. So, persamaan 1 kita apa? Kita tengok balik. 2x tambah y sama dengan 8. So, tengok ni. Ni persamaan 1 kita tadi. So, kita ganti nilai x. 2. Tengok x. Kita letak 3. Kita ganti. Tambah y sama dengan 8. So, 2 darab 3 dapat 6. Tambah y sama dengan 8. So, alihkanlah. Kita nak nilai y. So, kita perlu alihkan 6 ke sebelah kanan. So, y sama dengan 8 tolak 6. Kenapa cikgu tolak 6? Sebab di hadapan 6 terdapat nilai positif. So, y sama dengan 8 tolak 6 iaitu 2. Maka awak letak kesimpulan. Maka titik 3. Cikgu terlebih 1 ni. Maka dengan itu, kita dapat X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. So, ni adalah untuk kaedah penghapusan. Maksud penghapusan tu apa? Ni awak semua tengok. Kita hapuskan salah satu pemboleh ubah. So, kita dapat direct. Kita dapat satu je jadi pemboleh ubah. Bila kita hapuskan pemboleh ubah Y, maka kita ada satu sahaja. Dia dah jadi satu pemboleh ubah. Yang ni sebab tu pentingnya awak perlu tahu dahulu pemboleh ubah persamaan melibatkan satu pemboleh ubah. Tengok ni dah jadi persamaan melibatkan satu pemboleh ubah. Macam mana nak selesaikan? Awak just pindah-pindah, maka kita akan dapat X sama dengan 3. Jelas? Faham? Siapa jelas faham, tulis dekat mesej. Ada apa soalan tak buat masa sekarang? Kok tak faham dekat mana cikgu? Kenapa kena darab 4? Ada apa, siapa-siapa nak tanya tak soalan? Semua faham soalan pertama?
Faham? Okey, next kita pergi kepada soalan berikutnya. Iaitu, ni panjang sedikit soalannya. Kita tengok, rajah 2 menunjukkan sebuah kolam ikan berbentuk segi 4 tepat. Diberi bahawa panjang kolam ikan itu adalah 2 kali lebarnya. Jika perimeter kolam ikan itu ialah 180 meter, cari nilai X dan nilai Y. Kita ada berapa pemboleh ubah ni cikgu nak tanya? Kita ada berapa pemboleh ubah? Kita ada 2, iaitu pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Y. Boleh? So, tengok balik soalan dia. Dia cakap ni adalah rajah 2 sebuah kolam ikan yang berbentuk segi 4 tepat. So, ni key point yang kedua. Diberi bahawa panjang kolam ikan ialah 2 kali lebar. Cikgu nak tanya, yang mana satu panjang, yang mana satu lebar? Okey, yang cikgu garis tulisan merah ni, panjang ke lebar? Cepat. Tulisan biru ni panjang ke lebar? Satu persatu dulu, merah ni. Merah ni adalah panjang ke lebar. Yang ni awak kena tahu dulu konsep segi 4 tepat. So, yang ni adalah lebar. Manakala yang ni adalah panjang. Boleh? So, dia cakap panjang kolam ikan itu adalah 2 kali lebar. So, panjang merujuk kepada pemboleh ubah Y meter. Kalau awak tengok, cikgu zoom, panjang ni mewakili adalah Y meter. So, dia cakap panjang dia, Y dia, melebihi 2 kali lebar. Maknanya, 2 kali lebar barulah sama panjang dengan ni, panjang dia. So, Y sama dengan 2X. Boleh? Ni adalah persamaan yang pertama. So, tu adalah siap dah titik ni. Okey, kita sambung. Jika perimeter kolam ikan itu ialah 180 meter, dia cakap perimeter kolam ni adalah sama dengan 180. Cikgu nak tanya, kalau maksud perimeter ni macam mana? Siapa ingat perimeter tu macam mana? Siapa-siapa ingat perimeter? Awak kena tahulah perimeter ni. So, perimeter maksudnya adalah jumlah ukur lilik sekeliling. Cikgu bol. Ni adalah maksud perimeter, jumlah ukur lilik ni. Yang ni. Tu adalah perimeter. So, bagaimana nak dapatkan perimeter? Awak kena tahulah bila ni Y, yang ni X, yang ni X. So, kita kena tambah ke semua. Tu adalah perimeter. So, kita ada Y tambah Y, yang ni. Ni Y, ni Y. So, tambah X, ni X. Tambah X sama dengan 180. Ni adalah maksud perimeter dia. So, selesaikan. Y tambah Y akan jadi 2Y. Boleh? So, tambah X akan jadi 2X. Sama dengan 180. So, ni adalah persamaan yang kedua. Boleh? Yang ni hasil ni lah. So, yang ni adalah
persamaan yang kedua. So, salin balik. Cikgu salin, kita ada Y sama dengan 2X, 1. Dan kita ada 2Y tambah 2X sama dengan 180. Dia cakap cari nilai X dan nilai Y. Bila awak nampak ada dua persamaan, ingat terus ni adalah persamaan linear serentak. Nampak je ada dua persamaan ni adalah persamaan linear serentak. Macam mana nak selesai? Ingat baliklah kaedah pertama iaitu kaedah penggantian. Yang kedua kaedah penghapusan. So, kita nak guna kaedah mana ni awak rasa? Penggantian ke penghapusan? Okey, tadi cikgu dah tunjuk kaedah penghapusan, betul? Sekarang cikgu nak tunjuk kaedah penggantian. Kenapa? Cuba awak tengok, kita dah dapat dah nilai Y sama dengan 2X. So, kita boleh gantilah. So, macam mana nak tulis? Ganti persamaan 1 ke dalam persamaan kedua. Persamaan 1 tu apa? Y sama dengan 2X. Persamaan kedua tu apa? 2Y tambah 2X sama dengan 180. So, ganti. Tengok 2Y. Y apa? Y sama dengan 2X. Nampak? 2X. Kita gantilah sebab kenapa? Dah Y sama dengan 2X. So, kita ganti. Kita masukkan. Nilai Y ni sama dengan 2X. Boleh? Tambah 2X. Sorry. Dua X equal to sama dengan 180. So, 2. Nampak je kurungan, kita kena kembangkan. 2 darab 2X maka akan dapat 4X. Tambah 2X sama dengan 180. So, tengok pemboleh ubah sama. Maka kita boleh tambah terus 4X tambah 2X jadi 6X sama dengan 180. Setakat ni faham? Cikgu ambil masa awak semua sedikit Habis soalan ni kita stop. So, 6X sama dengan 180. So, X sama dengan, ni tengok 6 darab X ni adalah darab operasi darab. Kalau kita nak alihkan 6, maka dia akan jadi bahagi. So, 180 bahagi 6. So, kita akan dapat X sama dengan apa? Siapa boleh bagi tahu? X sama dengan, cepat, 180 bahagi 6. Cuba. Siapa boleh? Kira, calculator. 180 bahagi 6 akan dapat 30. So, X sama dengan 30. Boleh? Ni baru dapat nilai X. Macam mana nak dapat nilai Y? Kita gantilah balik. Tengok, tulis. Ganti X sama dengan 30 ke dalam. Okey, ke dalam apa? Tengok, nak guna persamaan mana? Kita sekarang nak dapatkan nilai Y. So, kalau cikgu ambil persamaan 1. Sebab apa tadi kita dah guna persamaan kedua? Awak tengok, dah dapat terus. Kalau 1, kita dah dapat dah dia Y di depan. So, ke dalam persamaan 1. Persamaan 1 tu apa? Y sama dengan
2X. So, Y akan dapat 2 darab X. X kita tadi berapa ni? X kita. X sama dengan 30. So, gantilah 30. Oh, sorry. So, akan dapat Y sama dengan 60. 2 darab 30 akan dapat 60. Maka dengan itu, X sama dengan 30, Y dan Y sama dengan 60. Jelas? Ni adalah bagaimana untuk menyelesaikan persamaan linear serentak yang melibatkan dua pemboleh ubah. Ni adalah untuk kaedah penggantian. Kalau kaedah penggantian panjanglah sikit. Jelas? So, sebelum cikgu tamatkan kelas kita, cikgu nak buat rumusan lah. Awak kena ingatlah awak belajar. Awak kena flashback balik. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Contohnya, kalau satu pemboleh ubah, kita ada satu je nilai. Contoh X tambah 4 sama dengan 6. Yang ni melibatkan persamaan linear, melibatkan satu pemboleh ubah. Ni, satu. Kalau dua pemboleh ubah, X tambah Y sama dengan 6. Ni melibatkan pemboleh ubah persamaan, melibatkan dua pemboleh ubah, iaitu kita ada dua ni, pemboleh ubah. Boleh. Yang ketiga, bila awak jumpa persamaan serentak. Serentak tu macam mana? Kita ada dua persamaan. X tambah Y sama dengan 6, 1. Dan kita ada 2X tambah Y sama dengan 4. Ni 2. So, bagaimana nak selesaikan ni? Kita menggunakan kaedah penggantian ataupun kaedah penghapusan. Satu lagi kita boleh menggunakan graf. Tapi graf tu just awak panjanglah, awak kena buat table. So, awak kena ingat penggantian dengan penghapusan ni sangat penting. Awak kena ingat sebab kenapa nanti bila awak naik form 4, form 5 awak akan guna sekali lagi. Kita tambah lagi satu kaedah, iaitu kaedah matriks. Yang tu nanti awak naik tingkatan 4, 5 awak akan belajar kaedah baru. So, yang ni boleh. Jelas tak? Semua faham bagaimana kita nak selesaikan persamaan ni? Faham? Sebelum cikgu stop kelas, cikgu nak ada apa-apa soalan nak tanya atau sekarang dah jam 9:57, nak pukul 10 cikgu. So, semua faham ke suara cikgu ni? Faham. Okey, so cikgu stop kelas kita pada malam ini. So, kita akan sambung next week lah. So, sekian itu sahaja untuk kelas kita pada malam ini. Cikgu harap awak semua fahamlah. Terima kasih kerana telah join kelas pada malam ini. Sama-sama. Sama-sama. Thank you. Welcome.